Ada dengar. Okay. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Grup apa ni? Grup 7. 7. 7 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang 7 orang. Saya nak ambil kehadiran dulu. Nakiat Kuan. Ada. Saya. Ni Thailand ke mana ni? Nakiat. China. Malaysia. Saya pure Malaysia ni, doktor. Sorry. Malaysia. Prop Malaysian. Lindsay. Ada. Okey. China juga, doktor. Ya. You nak pergi China pun orang tak terima. You orang Malaysia. Yes, saya anak Malaysia. Toh Kahing. Okey. Nur Adriana. Saya. Okay. Muhammad Farhan. Saya Doktor. Okay, Muhammad Farhan. Muhammad Haris. Saya Doktor. Okay, Muhammad Haris. Ros Anisha. Saya doktor. Mana? Oh. Bagus duduk depan kamera, betul. Kepala nampak. Yang saya suka, saya senang nak nilai. Kamera memang markah tak banyak. Okey, tajuk yang anda beri pada saya, kemerosotan budaya dan tradisi masyarakat Malaysia dalam kalangan remaja. Kita nak lihat kemerosotan budaya di kalangan remaja. Tajuk ni menarik kalau pandai kupas. Okey, silakan. Pandai kupas. Okey. Salam sejahtera kepada Dr. Akmal dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 7 dan tajuk kami hari ini ialah kemerosotan budaya dan tradisi masyarakat dalam kalangan remaja Melaka. Next slide. Kami terdiri daripada 7 orang iaitu saya, Na, Singki, Kaying, Adriana, Fahan, Haris dengan Ros. Next slide. Ya. Sharon ni apa? Suami ke siapa ni? Oh, dia nickname I tapi account nama I ada Sharon. Untuk Google Meet. Google Meet je. Okay, tapi nah. saya Nah. Saya Nah. Saya bukan orang putih semua. Okay. Next. Sekejap doktor. Next slide pengenalan. Okay. Saya juga akan menjelaskan tentang pengenalan. Kenapa kami pilih tajuk ini? Kerana kami rasa isu ini sangat penting dalam Malaysia pada masa kini. Malaysia merupakan sebuah masyarakat pelbagai aktif, budaya, mempunyai pelbagai jenis gaya hidup, kepercayaan dan nilai. Ini merupakan satu keunikan negara kita berbanding dengan negara lain. Tapi remaja pada masa kini tidak berminat dengan budaya Malaysia, budaya tradisi. Mereka lebih berminat dengan TikTok, gaya hidup moden, YouTube. Oleh itu, kumpulan kami nak mengkaji kepentingan budaya masyarakat Malaysia serta cara untuk memupuk budaya dan tradisi Malaysia dalam kalangan remaja Melaka. Sekarang saya akan pas sesi pemenangan kepada ahli seterusnya. Seterusnya adalah latar belakang kajian. Untuk latar belakang kajian, saya menerangkan dua aspek iaitu budaya dan tradisi. Untuk budaya didefinisikan sebagai tamadun, kemajuan fikiran dan akal budi, koleksi aset material dan rohani yang diturunkan melalui generasi dari kumpulan sosial untuk mengarahkan aktiviti individu secara kolektif atau secara keseluruhannya. Setiap individu mempunyai budaya dan keturunan sendiri yang berbeza dari segi tarian, muzik dan juga bahasa. Budaya turut dipengaruhi oleh kepercayaan, agama, tingkah laku, tamadun dan faktor lain. Yang kedua adalah tradisi. Tradisi ditakrifkan sebagai adat seperti amalan dan kepercayaan yang telah diturunkan melalui generasi dan sudah diintegrasikan ke dalam masyarakat. Contoh tradisi adalah pulang ke kampung. Oh, pulang kampung. Okey, seterusnya adalah penyertaan masalah. Pada abad ke-21 ini, yang juga dikenali sebagai abad yang mempunyai teknologi yang tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana zaman ini dipenuhi dengan teknologi-teknologi yang canggih. Tidak dinafikan bahawa dengan wujudnya teknologi yang serba canggih ini menyebabkan budaya dan tradisi dalam kalangan masyarakat masa kini semakin terkikis. Hal ini juga kerana dengan wujudnya teknologi akan menyebabkan masyarakat semakin lalai dan leka dalam menghayati budaya dan tradisi yang terdapat di Malaysia.
Oleh itu, kajian yang dilakukan adalah berdasarkan kemerosotan budaya dan tradisi masyarakat Malaysia dalam kalangan remaja di Melaka. Walau bagaimanapun, bagi mengatasi masalah kemerosotan budaya dan tradisi masyarakat Malaysia ini, terdapat langkah-langkah atau cara-cara untuk memupuk kembali budaya dan tradisi dalam masyarakat Malaysia, iaitu kalangan remaja di Melaka. Seterusnya ialah objektif kajian. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti kepentingan budaya dan tradisi masyarakat Malaysia. Objektif yang kedua ialah mengkaji cara untuk memupuk budaya dan tradisi Malaysia dalam kalangan remaja Melaka. Seterusnya ialah metodologi kajian. Metodologi kajian adalah salah satu cara pengkaji untuk mengumpulkan data bagi menghasilkan bukti yang menyokong sesuatu kajian dengan lebih baik. Metodologi ini menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji, sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu yang digunakan. Soal selidik atas talian. Soal selidik merupakan satu set soalan yang diajukan kepada responden berdasarkan kajian yang dibuat. Soal selidik juga dilakukan dalam bentuk soalan bertulis yang dibentuk secara khusus untuk mengumpul maklumat daripada responden bagi tujuan pengkaji menganalisis persoalan dalam kajian yang dilakukan. Soal selidik yang dijalankan oleh pengkaji adalah secara atas talian dan ianya berbentuk soalan bertulis bagi memudahkan responden untuk memahami kajian yang sedang dilakukan. Rujukan yang diambil oleh pengkaji ialah bahan-bahan yang berunsurkan bahan berilmiah seperti internet dan kamus dewan edisi keempat. Melalui kaedah rujukan di internet, pengkaji memperoleh banyak maklumat yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan. Kajian perpustakaan. Pengkaji telah menemukan beberapa buah buku dan surat khabar yang telah menjadi sumber rujukan bagi mendapatkan maklumat dalam membuat kajian ini. Seterusnya ialah definisi kata kunci. Berdasarkan kaedah kajian yang dilakukan oleh pengkaji iaitu secara melayari internet dan kaedah rujukan kamus dewan edisi keempat, pengkaji telah menjumpai definisi bagi kata kunci yang terdapat dalam kajian, iaitu yang pertama ialah budaya. Budaya atau kebudayaan biasanya membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan budi dan kecerdasan manusia. Dalam erti kata yang luas, ia merujuk kepada semua yang dibawa atau dilakukan oleh orang berbanding dengan perkataan semula jadi yang tidak dicipta atau boleh diubah oleh orang. Yang kedua ialah tradisi. Perkataan tradisi ini membawa maksud sebagai sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat. Contohnya ialah adat dan kepercayaan. Hal ini dikatakan demikian kerana ianya akan kekal secara turun-temurun dan ia juga telah menjadi amalan yang sudah sebati dalam kalangan masyarakat. Saya akan membentangkan jabatan kajian. Soal selidik telah dilaksanakan sebenarnya secara atas talian melalui Google Form. Selama 100 orang responden telah menjawab sekurang soal selidik yang diberikan. Dalam demokrasi responden, uraian analisis latar belakang melibatkan jantina, bangsa, umur dan satu pendapat tentang budaya dan tradisi berbagai kaum di Malaysia telah beransur hilang. Pertama adalah jantina. Jumlah responden perempuan adalah lebih tinggi daripada jumlah responden lelaki. Kedua adalah bangsa. Majoriti bangsa yang menjawab soal selidik ini adalah Melayu. Kumpulan bangsa kedua tertinggi adalah China, ketiga tertinggi adalah India dan bangsa yang paling sedikit adalah kaum lain-lain. Seterusnya adalah umur. Jumlah majoriti responden yang telah menjawab soal selidik ini adalah berumur 21 hingga 30 tahun. Umur kedua tertinggi adalah 15 hingga 20 tahun dan paling rendah adalah responden yang berumur 30 tahun dan ke atas. Soalan demografi yang terakhir ialah pendapat tentang budaya dan tradisi berbagai kaum di Malaysia telah beransur hilang. Seramai 55 orang daripada responden menjawab ya, manakala seramai 45 orang daripada responden menjawab tidak. Slide yang seterusnya. Objektif satu ialah mengenal pasti kepentingan budaya. Objektif satu adalah mengenal pasti kepentingan budaya masyarakat Malaysia. Kepentingan budaya masyarakat Malaysia yang pertama ialah negara yang mempunyai berbagai budaya dan tradisi dapat memupuk perbantuan antara kaum.
Hasil kajian, seramai 95 orang responden bersetuju manakala 4 orang responden menyatakan tidak pasti dan 1 orang responden tidak bersetuju. Kepentingan budaya masyarakat Malaysia yang kedua ialah budaya dan tradisi boleh membangunkan patriotisme dalam kalangan remaja. Seramai 95 orang responden daripada 100 responden telah bersetuju manakala 4 orang responden menyatakan tidak pasti dan 1 orang responden tidak bersetuju. Kepentingan budaya masyarakat Malaysia yang ketiga ialah negara yang mempunyai berbagai budaya dan tradisi akan mengembangkan sektor pelancongan. Seramai 89 orang responden bersetuju manakala 9 orang responden menyatakan tidak pasti dan 2 orang responden tidak bersetuju. Kepentingan budaya masyarakat Malaysia yang terakhir ialah berkekalan budaya dan dapat meneruskan kesinambungan tamadun dalam masyarakat. Sejumlah 91 orang responden bersetuju manakala 7 orang responden menyatakan tidak pasti dan 2 orang responden tidak bersetuju. Seterusnya, Cindy akan menyatakan bahagiannya. Terima kasih. Sekian. Objektif 2. Mengkaji cara memupuk budaya dan tradisi Malaysia dalam kalangan remaja Melaka. Yang pertama, adakah memberi pendidikan kepada kanak-kanak dapat memupuk budaya dan tradisi Malaysia dalam kalangan remaja? Terdapat 96 orang responden setuju, 3 orang responden tidak pasti dan hanya 1 orang responden tidak setuju bahawa pendidikan diberikan kepada kanak-kanak adalah cara memupuk budaya dan tradisi Malaysia dalam kalangan remaja Melaka. Yang kedua, adakah anda merasakan perkembangan media sosial dapat membantu remaja meningkatkan minat mereka terhadap budaya dan tradisi? Terdapat 81 orang responden bersetuju, manakala 12 orang responden tidak pasti dan hanya 7 orang responden tidak bersetuju dengan cara perkembangan media sosial dapat membantu remaja meningkatkan minat mereka terhadap budaya dan tradisi. Yang ketiga, adakah anda bersetuju berbagai pihak mengadakan kempen untuk meningkatkan kefahaman remaja tentang budaya dan tradisi? Terdapat pilihan setuju adalah pilihan yang paling banyak, iaitu 90 orang responden, manakala tiada responden memilih pilihan tidak setuju. 7 orang responden memilih pilihan tidak pasti bahawa berbagai pihak mengadakan kempen untuk meningkatkan kefahaman remaja tentang budaya dan tradisi. Yang keempat, adakah anda bersetuju Melaka dijadikan sebagai pusat kesenian antara bangsa? Terdapat paling ramai responden, iaitu 75 orang responden. Seterusnya adalah 22 orang responden menyatakan tidak pasti dan akhirnya hanya 3 orang responden tidak bersetuju bahawa cara Melaka dijadikan sebagai pusat kesenian antara bangsa dapat meningkatkan kedudukan budaya dan tradisi dalam kalangan remaja. Seterusnya saya serahkan kepada Haris. Silakan Haris. Sebenarnya saya akan menerangkan tentang cara atau langkah untuk memupuk budaya dan tradisi Malaysia dalam kalangan remaja. Yang pertama, pihak kerajaan perlulah mewujudkan pendidikan yang berasaskan budaya dan tradisi Malaysia. Hal ini kerana pendidikan merupakan platform permulaan yang boleh dilakukan untuk menyampaikan segala sejarah dan maklumat tentang budaya dan tradisi yang kini semakin pudar dalam kalangan anak muda. Sebagai contoh, kerajaan haruslah meluaskan lagi pendidikan muzik sama ada menjadikan subjek itu sebagai subjek tambahan ataupun mewujudkan sebuah kelab persatuan yang berasaskan budaya dan tradisi untuk para pelajar. Pendidikan muzik ialah subjek yang mempelajari segala peralatan alat muzik, tarian dan mempelajari mengenal pasti notasi sebuah lagu. Seterusnya, pihak penggelanan dan penelitian haruslah menyampaikan segala maklumat melalui media massa. Penggunaan media massa kini amat penting dalam menyampaikan segala maklumat. Hal ini kerana penggunaan telefon bimbit, komputer riba untuk melakukan segala kerja seharian amat luas dalam kalangan semua tingkat umur.
Media massa ialah platform yang memudahkan seseorang untuk menyampaikan segala maklumat, sama ada maklumat itu dalam bentuk video atau poster. Kesannya, itu dapat meluahkan segala pengetahuan budaya dan tradisi Malaysia kepada rakyat tempatan dan orang luar negara. Assalamualaikum Doktor, saya Adriana akan sambung langkah untuk memupuk budaya dan tradisi Malaysia dalam kalangan remaja Melaka. Yang ketiga ialah pelbagai pihak boleh bekerjasama untuk mengadakan kempen ataupun festival. Menurut Kamus Bahasa Melayu, festival merupakan kegiatan berupa kempen secara bersiri, biasanya secara tahunan dengan konsep dan tujuan yang tersendiri. Satu acara besar berbentuk festival ini dapat memaparkan kepelbagaian budaya dan tradisi yang dimiliki oleh sebuah negara. Antara festival yang pernah diadakan ialah Festival Seni Selat Melaka, hasil kerjasama antara Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara telah bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Melaka. Yang terakhir ialah pihak kerajaan sewajarnya menjadikan Melaka sebagai pusat kesenian antarabangsa. Hal demikian kerana negeri Melaka mempunyai penuh dengan kisah sejarah yang sangat banyak, sama ada ketika zaman Kesultanan Melaka, zaman kedatangan Portugis, Belanda dan British. Melaka mempunyai pelbagai kisah, budaya, tradisi dan warisan yang ditinggalkan oleh orang zaman terdahulu sehingga menjadikan Melaka sebuah negeri penuh dengan sejarah yang ternyata yang masih kekal sehingga kini. Sebagai contoh, Kota Formosa, Baba Nyonya, Heritage Museum dan lain-lain. Saya akan pas kepada Nak untuk kuis selanjutnya. Silakan. Saya akan mengakhiri pembincangan kami hari ini dengan kesimpulan. Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti kepentingan budaya masyarakat Malaysia dan untuk mengkaji cara memupuk budaya dan tradisi Malaysia dalam kalangan remaja Melaka. Melalui soal selidik atas talian, kami dapat melihat yang ramai responden memahami betapa pentingnya budaya dan tradisi masyarakat Malaysia dan juga ramai responden yang bersetuju dengan langkah-langkah yang dikemukakan dalam soal selidik. Oleh itu, kajian ini mampu dijadikan rujukan kepada masyarakat tentang kepentingan budaya dan tradisi masyarakat Malaysia dalam kalangan remaja Melaka. Itu sahaja daripada kumpulan kami, kumpulan 7. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Dah lapar dah ni. Jom makan, Doktor. Jom pergi makan. Terima kasih. Saya tak tanya apa-apa lah. Dah banyak tanya tadi daripada grup-grup lain. Okey, jumpa lagi. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Doktor dah keluar.